sukar dan mencabar, mengimbau perik jerih perjalanan laluan pahlawan Melayu Mat Kilau yang merentas sempadan negeri. Nama Mat Kilau akan mengingatkan kita pada daerah Jerantot, tempat kelahiran tokoh pejuang yang menentang penjajah Inggeris. Jerantot sebuah daerah yang terbesar di negeri Pahang dengan keluasan 7,563,46 km persegi. Ianya terletak kira-kira 200 km dari Kuala Lumpur dan 180 km dari Kuantan. Hampir 2/3 daripada negeri ini dilitupi hutan hujan tropika, menjadikan ia kaya dengan pertanian dan sumber alam semula jadi. Aliran sungainya memberi sumber rezeki kepada rakyatnya untuk makmur dengan hasil buminya sendiri. Bentuk muka bumi yang bergunung ganang berbukit bukau di samping mempunyai banyak aliran sungai pernah menjadi laluan Mat Kilau bagi mengelakkan diri daripada ditangkap oleh penjajah Inggeris. Kini laluan tersebut telah dijadikan oleh peminat aktiviti lasak dan pencinta alam bagi melihat keindahan flora dan fauna sepanjang jejak yang ditinggalkan oleh pahlawan Mat Kilau. Ekspedisi menjejaki laluan yang pernah digunakan oleh Mat Kilau ini akan merentasi sempadan Pahang ke Terengganu. Salah seorang penduduk tempatan yang mengetahui mengenai laluan dan sejarah hidup Mat Kilau ialah Kamarudin Yusof. Kamarudin yang merupakan cucu kepada Pawang Nong, iaitu salah seorang pengikut Mat Kilau, telah sudi berkongsi maklumat mengenai tokoh pahlawan sejarah itu. Beliau yang banyak mengetahui cerita Mat Kilau kerana turut bekerja sebagai penyelia Galeri Mat Kilau di Majlis Daerah Jerantot. Galeri Mat Kilau merupakan salah satu daya tarikan pengunjung domestik dan luar ke daerah ini, khususnya perkampungan tradisional di Pulau Tawa yang menjadi kubu kebangkitan orang Melayu, diketuai oleh Mat Kilau serta ayahnya Tok Gajah menentang British pada tahun 1892. Galeri Mat Kilau bernilai RM200,000 yang mempamerkan artifak sejarah pahlawan Melayu Pahang Mat Kilau. Galeri ini bukan sahaja memenuhi hasrat pembangunan sekitar pelancongan daerah ini, malah menjadi pusat rujukan maklumat tentang kebangkitan orang Melayu Pahang menentang British di negeri ini. Mengenali Mat Kilau, seorang pahlawan Melayu yang bangun menentang penjajah Inggeris, beliau bermula dengan menanam semangat memerdekakan tanah air di kalangan penduduk setempat. Dilahirkan pada 1865 di kampung Masjid Pulau Tawa, Jerantot, Pahang, beliau menjadi buruan penjajah Inggeris kerana menentang peraturan memungut cukai dan mengutip hasil negeri sekitar tahun 1890-an. Menurut Kamarudin, Mat Kilau yang mahir dengan ilmu hutan menyusup masuk ke Terengganu dan Kelantan melalui beberapa laluan khusus dan agak susah. Dipercayai terdapat 3 laluan yang digunakan Mat Kilau untuk ke Terengganu dan Kelantan bagi mendapatkan sokongan penduduk di kedua-dua negeri itu. 3 laluan tersebut adalah laluan Pahang ke Perak. Laluan ini sejauh 34 km dan mengambil masa antara 2 ke 3 hari untuk dihabiskan. Laluan kedua, iaitu laluan Pahang ke Terengganu, adalah antara laluan paling sukar kerana terpaksa mudik ke hulu dan melalui laluan sungai. Laluan ketiga adalah laluan Pahang, Terengganu dan Kelantan, bermula dari Sungai Tembeling, Taman Negara Pahang hingga ke kampung Pasir Raja, Hulu Terengganu. Kenapa Mat Kilau ni mengikut jalan susah lah kata-kata? Kenapa sedangkan Sungai Tembeling lagi senang kan?
Kerana di Kuala Tembeling adalah kubu kuat British. Jadi pihak Mat Kilau ni tidak boleh melalui Kuala Tembeling, kerana kalau dia untuk nak sampai ke Terengganu ikut Tembeling, di sini telah diketahui oleh pihak British lah. Jadi Mat Kilau ni terpaksa mencari jalan alternatif yang lain untuk sampai ke Pasir Raja. Perjalanan bersama Kamarudin menuju ke Sungai Salai, tempat perjanjian sumpah setia antara Mat Kilau dan rakan seperjuangan yang lain, termasuk Pawang Nong. Ini adalah Sungai Pahang. Dari sana bahagian hulu dan di sini bahagian Kuala lah. Jadi tapak perjanjian persumpahan setia di Sungai Salai adalah betul-betul di antara dua sungai, maknanya air Sungai Pahang dan air Sungai Salai. Di situlah berlakunya persumpahan setia. Apabila selesainya upacara angkat sumpah persetiaan tadi, Sultan Ahmad lalu berangkat ke Pekan dengan menggilir Sungai Pahang, dan Maharaja Purbajaya telah mudik Sungai Pahang ke Kuala Lipis, iaitu di Bukit Betung. Pawang Nong terus ke Kampung Tanjung Besar, dan yang tinggal di sini ada 5 orang terus mudik sungai ni dengan menaiki sebanyak 4 buah sampan. Seramai 8 orang, dia ada lagi untuk 3 orang tu sebagai pendayung lah. Jadi apabila selesai, masing-masing bergerak ke haluan destinasi masing-masing. Sekarang kita bergerak ke arah hulu Sungai Salai, yang mana sebentar tadi kita berada di Kuala Sungai Salai, yang mana berlakunya perjanjian sumpah setia di antara almarhum Sultan Ahmad dengan 7 orang lagi tadi. Jadi daripada Kuala Sungai Salai tadi, kita bergerak ke arah hulu Sungai Salai ni itulah laluan pertama, laluan sungai yang dilalui oleh pejuang Pahang, itu Datuk Bahman, Tok Gajah, Mat Kilau, Mat Lela, Mat Kelubi dan berserta beberapa orang pengikut dengan menaiki 4 buah perahu. Jadi sekarang ni kita cuba sampai ke arah hulu Sungai Salai, iaitu sungai pertama daripada 8 anak sungai yang diikut oleh Mat Kilau sehingga ke Terengganu. Laluan ketiga Mat Kilau, iaitu laluan Pahang ke Terengganu, adalah laluan yang paling sukar kerana perlu melalui sungai dan hutan untuk sampai ke destinasi yang dituju. Dipercayai trek laluan Mat Kilau bukan sahaja terpaksa meredah hutan, malahan menyediakan rakit untuk menghanyutkan diri melalui beberapa batang anak sungai sebelum sampai ke Kampung Bantal. Okey, sekarang kita akan membuat rakit, yang mana rakit ini adalah satu pengangkutan yang begitu mustahak pada zaman dahulu lah, antara tahun 1800 ke 1900. Ini kaki. Untuk pembinaan rakit ni, bahan-bahan asas yang kita perlukan adalah buluh, kayu dan rotan. Untuk bagi menstabilkan atau untuk mengimbangkan rakit, kita memerlukan buluh yang lurus. Dan anggaran sebesar buluh ni kita boleh buatkan adalah anggaran sebesar hujung betis. Dan rakit ni adalah dibuat daripada sejenis buluh yang dinamakan buluh rakit. Pengalaman menyediakan raket sangat mengujar kerana ianya terpaksa dilakukan dengan pantas serta menggunakan apa juga bahan sumber yang terdapat di lokasi. Perjalanan laluan Mat Kilau banyak menyusuri anak-anak sungai. Kenapa Mat Kilau memilih sungai sebagai panduan perjalanan?
Ini adalah bukti antara kemahiran Mat Kilau mengenai ilmu di hutan. Di sepanjang trek perjalanan ini, kami menempuh pelbagai halangan yang menguji ketahanan dan kecekapan untuk sampai ke destinasi berikutnya. Ianya bukan saja merentasi danau, lecak serta sungai kecil yang menjadikan laluan ini sukar, terutama permukaan jalan yang agak becek. Laluan sempit, berlumpur, berbukit bukau dan mengharungi kawasan hutan yang belum pasti keselamatannya adalah antara cabaran yang harus ditempuhi. Inilah yang dicari oleh penggemar sukan lasak kenderaan pacuan 4 roda atau 4x4. Bayangkan kesukaran yang pernah dilalui oleh Mat Kilau dengan berjalan kaki. Laluan ekstrim ini betul-betul membuatkan jantung berdebar-debar merasai kesukaran yang dilalui. Di kawasan Ulu Tembeling ini juga pernah menjadi laluan Mat Kilau untuk menggempur kubu askar Inggeris di Pasir Tambang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Allah, lama tak jumpa. Hari ni kawan minta tolong. Seorang penduduk asal di kampung Pasir Tambang menceritakan dan menunjukkan bukti British pernah membina kubunya di sini. Kawan datang ni minta abang tunjuk apa yang ada di Pasir Tambang ni. Pertama itu kubur orang putih atau Mak Saleh lah kita masa ni lah ya dah. Lepas tu di mana tapak istana Petabalai yang Sultan Ahmad yang pertama ni. Kubur Mak Saleh asal ni di situ lah, Dekat Ponyo dah. Ponyo tu. Itu tapak istana Petabalai mana? Sultan Pahang di sinilah, Di sinilah. kawasan inilah di Pasir Tambang. Boleh tunjuk tak? Boleh lah. Antara pokok kelapa atas tu dengan tengah-tengah pokok kelapa. Satu fakta yang menarik di Pasir Tambang ini, ia merupakan pertemuan antara 3 sungai, iaitu Sungai Ulu Tembeling, Sungai Pahang dan Sungai Jelai. Halo. Ya. Awak ni sekarang kawan nak pergi ke Jerampai tu duduk mana ya? Jerampai lepas tu Ulu Sungai Pahang. InsyaAllah. Lepas tu mungkin kena Saya cerita tu. ni kena Kita pakai nak ni. tahu dululah. Ini mustahaknya ni kena pakai. Jerampai ni, kita mudik daripada sini. Kita buat setengah jam. Ni lah jalan. Ni. Ni jalan. Weh, lama Jalan juga. utama lah. Tengah jam. Setengah jam. Lebih Bukan kurang. tahu kita dalam buat. Ulu Sungai Pahang. Di sebelah kiri kita ni. Trek seterusnya, kita akan menjejaki untuk menuju ke Sungai Jerang Empai yang menjadi kubu tempat Mat Kilau mengatur strategi untuk menyerang askar Inggeris. Jarak antara Pasir Tambang dan Jerang Empai lebih kurang 20 kilometer. Okey, ini adalah Sungai Tembeling. Depan kita ni ada laluan Mat Kilau yang menghilir daripada Hulu Terengganu ke Hulu Tembeling untuk bertapak sini. Dan di sini dia membina satu kubu untuk menyerang ke kedudukan British di Kuala Tembeling. Pasir Tambang. Dari Pasir Tambang. Sebenarnya Mat Kilau ni pada zaman itulah dia ni adalah pakar strategi perang gerila ni. Sebab tu yang Mat Kilau buat ni untuk menyerang tentera British ni melalui rantai ni, macam mana dia punya guru dia ajar ke dia, sebab guru dia Datuk Bahman yang pernah datang buat di Lubuk Terul di Sungai Semantai. Sungai Semantai. Jadi begitulah, sebab tu apabila Mat Kilau ni bukanlah kerana tenaga dia, betul dah kekuatan, tapi sebenarnya kepintaran dia pakar strategi. Sebab tu dia buat di sini kubu. Jadi strategik bila atas bukit
pasukan nampak pada jauh atau lokat kita nampak pada jauh. Laluan pahlawan Melayu kini menjadi destinasi unik buat pencinta keindahan flora dan fauna serta aktiviti lasak sepanjang jejak ia ditinggalkan. Mat Kilau bersama-sama tokoh pejuang seperti Datuk Bahaman, Tok Janggut dan Tok Gajah yang juga ayahnya memiliki kelebihan menguasai ilmu hutan dan ia menjadi kekuatan mereka untuk mengelak daripada ditangkap pemerintah British. Laluan Pahang ke Terengganu bermula di Sungai Tembeleng ke Kampung Pasir Raja yang lazimnya mengambil masa antara 3 hingga 5 hari untuk dihabiskan. Antara laluan paling sukar terpaksa Mat Kilau tempuhi. Pergerakan Mat Kilau ke Terengganu, beliau menyusur sungai menggunakan perahu jalur. Jadi antara sungai ke satu sungai itu, hujung bahagian hulu sungai dengan hulu sungai itu dia adalah tidak jauh. Jadi dia akan sampai ke satu destinasi, dia akan menarik bot tu. Seperti mana yang berlaku di Bukit Penarik, mana hulu Sungai Bera nak pergi ke Sungai Muar. Mat Kilau sampai ke contohnya Sungai Salai, untuk bergerak ke Sungai Jemur, beliau telah tarik perahu tu dan turun ke Sungai Jemur. Dia daripada hulu dia ke Kuala, lepas tu dia mudik sampai ke Sungai Kerum, dia masuk hulu Sungai Kerum, baru dia tarik balik perahu dia untuk ke Sungai Kembir. Dari Sungai Kembir, perahu tu terus menyusur Sungai Kembir hingga ke Kuala dia. Mudik Sungai Tembeleng sampai ke satu Sungai Lurut namanya. Lepas tu dari Sungai Lurut beliau telah masuk Sungai Kerawai. Dari Sungai Kerawai di situ disimpan perahu tadi untuk kegunaan apabila dia dah sampai Terengganu. Selepas Terengganu untuk Mat Kilau tadi menghilir Sungai Tembeleng tadi masih menggunakan perahu yang sama untuk ke Jerah Ampai. Ini adalah laluan Mat Kilau untuk sampai ke Hulu Terengganu. Beliau daripada Pahang di sini adalah sempadan Hulu Terengganu untuk sampai ke kawasan Pasir Raja. Jadi di sini pasukan Mat Kilau telah melalui denai-denai hutan yang masih tidak tercemar dan tidak terusik sehingga kini. Dan umpamanya contoh sekarang ni dah pokok merbau. Ilmu hutan yang telah diperolehi ketika menjadi seorang pemburu digunakan. Salah satu daripadanya adalah isyarat bunyi di dalam hutan. Okey, sekarang saya tunjukkan satu tanda isyarat yang dibunyikan bagi mengenal pasti dan menandakan bahawasanya pasukan ini telah sampai. Okey, begitulah bunyi suara binatang yang tersepit. Jadi cara untuk membunyikan kita menggunakan bahan daripada buluh. Menurut Kamarudin, untuk sampai ke Kampung Pasir Raja, Dungon, Terengganu, perlu melalui 8 sungai yang dimulai dengan Sungai Salai, iaitu tempat persumpahan setia di antara Sultan Ahmad, yakni Sultan pertama Pahang, Maharaja Perba Jelai, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Mat Lela, Mat Klubi dan Pawang Nong, iaitu Datuk kepada Kamarudin. Inilah sungai yang terakhir akan kita lalui untuk bagi trek Mat Kilau Trail. Sungai ini ada 8 semua. Dia bermula daripada Kuala Sungai Salai, sungai yang kedua Sungai Jemur, sungai ketiga Sungai Tekal, sungai yang keempat Sungai Kerum, sungai yang kelima Sungai Kembir.
Sungai ke-6 Sungai Temeling. Sungai ke-7 Sungai Lurut. Sungai yang ke-8 adalah Sungai Kerawai. Ini adalah bahagian hulu Sungai Kerawai. Dan selepas Sungai Kerawai ini kita akan menaiki bukit ini. Bukit ini yang dinamakan Bukit Mai Angin. Di sebelah bukit ini adalah Kampung Pasir Raja di Hulu Dungun, Terengganu. Ekspedisi menjejaki laluan Mat Kilau dari Pahang ke Terengganu berakhir melalui beberapa laluan mencabar seperti mendaki dan menuruni banjaran, menghiliri sungai dengan mengharung, berenang, menaiki raket dan bermalam di tengah hutan. Alhamdulillah kita telah sampai ke Kampung Pasir Raja, Hulu Terengganu, yang mana ekspedisi jejak Mat Kilau yang bermula daripada Kuala Sungai Salan di Pulau Tawar, Jerantuk. Kita telah melalui beberapa anak sungai, iaitu 8 anak sungai untuk sampai ke Kampung Pasir Raja ini. Dan di sinilah berakhirnya jejak Mat Kilau. Jejak warisan menjadi saksi kewujudan tamadun terdahulu. Kemahiran mereka dalam menggunakan sungai sebagai jalan perhubungan, lokasi serangan dan benteng pertahanan telah dibuktikan dengan kejayaan mereka mematahkan serangan dan membentuk kubu pertahanan dan beberapa siri serangan penjajah yang ketika itu terkenal dengan teknologi hebat dari barat. Sungai yang terdapat di Pahang menjadi saksi kepada kebangkitan dan perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu Pahang. Gendang ni dia berkait dengan silat. Dan silat ni dia berkait dengan pendekar. Dan pendekar ni dia berkait dengan pembesar ataupun raja. Jadi sejarah gendang ni dia sama dengan sejarah raja-raja lah. Atau sejarah pendekar ataupun sejarah silat itu sendiri. Mat Kilau juga adalah mahir dengan ilmu persilatan. Seni silat atau pencak silat adalah salah satu seni mempertahankan diri bangsa Melayu atau Nusantara yang diamalkan sejak berkurun yang lampau. Ada yang menganggarkan seni ini telah berusia beratus-ratus tahun dan diperturunkan dari generasi ke generasi. Langkah silat dirancakkan lagi dengan paluan gendang mengiringi persembahan seni tradisi masyarakat Melayu ini. Alat muzik